Liverpool dengan MU macam sepakat pula kan. Lepas tu Liverpool bantai tu, MU pula bantai. Hai, selamat bertemu aku lagi dalam Sefahami Channel. Terima kasih kepada yang dah sub aku. Okay, so support lagi lah supaya aku dapat cecah puluh-puluh K macam Brohans Okay, so dah agak lama lah aku tak up video sebab ada banyak kerja sikit. So hari ni ada masa free, jadi aku nak up video lagi lah. So hari ni aku cakap pasal pertembungan yang baru ni tu, beberapa game, especially yang top 6. Okay, kecuali Chelsea sebab Chelsea baru nak main malam ni. Jadi yang 5 tim tu, mula-mula aku start dengan Liverpool lah. Okay, Liverpool lawan dengan Crystal Palace. So Liverpool bantai Palace 7-0. Jadi aku tengok dekat sini sebenarnya apa yang kita boleh belajar. Kita boleh belajar ialah bila kau main bola, kau guna semua peluang yang ada, kau tak mubazir. Itu yang berlaku. So itulah bila aku tengok semua ni bila kau main bola, chances banyak dapat 5 chance, tapi kau convert 1. Yang member satu lagi tu chances 2, convert 2. Menang yang chances 2 tu lah. CV dia macam tu je sebenarnya. So hari tu Liverpool tu dia memang dia guna semua peluang yang ada, dan memang setiap game Liverpool akan conquer game. Lepas tu dia akan guna peluang, dia akan score. Itu je sebenarnya. Bukannya nak cakap Palace teruk sangat ke. Palace chance ada, tapi dia tak convert. Itu je beza dia. Sebelum Liverpool score banyak gol tu, chances sebenarnya masa first half banyak si ini Palace. Okay, sebenarnya lah. Dan Palace pula sebelum tu dia lawan Spurs draw. Okay, draw. So maksudnya Palace ni bukannya senang untuk kita lawan di tempat dia sebenarnya. Okay, sebab dia ni boleh tahan juga dia punya kuat dia tu. So Liverpool sekarang walaupun banyak injury apa semua, okay, tapi boleh pakai player yang ada, dan banyak player yang telah tukar position lah. Macam Fabinho tu dia dah jadi macam tetap lah kot. Gaji dia dibayar untuk CB as if macam tu lah. Okay, maknanya Liverpool ni walaupun macam tu sekali tapi still boleh pergi. Maknanya kedudukan sekarang still number 1. So maksudnya Liverpool dia tak terjejah sangat dengan injury tu sebenarnya. Okay, berita gembira sebab Minamino pun score selepas sekian lama, dan sebenarnya first time dia score untuk EPL. Jadi Minamino sukalah. Lepas tu Mane pun score, Firmino 2, Salah 2, Hendo. Salah pula masuk lambat tapi score. Itu kualiti yang dia ada. Dan sebenarnya bila dah banyak sangat goal score ni, confident team yang skor 7 ataupun yang skor banyak gol tu dia dah jadi lain. Confident team yang kena tu pula dia akan jadi makin lama makin lemah. Okay, macam tu je sebenarnya. Yang kedua, MU pula. Okay, MU lawan dengan Leeds game tu semalam. Dia bantai 6-2. Okay, MU ni dia buat sejarah lah kan. McTominay tu player MU yang aku suka lah sebenarnya. McTominay tu dia boleh skor dalam masa 3 minit tu 2 gol. Itu sejarah pertama EPL sebenarnya. Okay, so MU dia under Ole ni sebenarnya aku tengok makin lama makin naik. Dia bukan makin turun walaupun dia kalah CL apa semua, tapi jangan ukur sangat. Sebenarnya mungkin dia nak buat satu surprise untuk Liga. Sekarang dia orang nombor 3 dan kurang 1 game. So kalau dia menang 1 game lagi, dia nombor 2. Bila berada di nombor 2 tu pula dengan Liverpool 2 poin yang beza. So sebenarnya dia dah saling kejar-mengejar lah tu. Kalau kita racing kereta, nampak bontok kereta lah. Dulu tak nampak pun. Okay? Dulu asap pun kita tak bau. Sekarang ni macam tu dekat-dekat. So MU macam tu sekarang. MU Liverpool ni macam dia sepakat sebab masa kena tibai dulu, Liverpool kena tibai 7-2 dengan Aston Villa. Lepas tu MU kena tibai dengan Spurs 6-1 ke apa? Aku dah lupa. Yang minggu lepas dua-dua menang besar pula. Dia macam sepakat lah kan. Ada orang cakap sepakat bila tak tahulah aku. Okay? So kalau kita tengok MU sekarang nombor 3, dan macam aku cakap, every time kau dapat chances kau convert, itulah jadinya. Okay? Dan Ole cakap sebenarnya boleh menang 14 lebih gol. Itu yang dia cakap lah kalau ikutkan, kalau convert semua. Okay, next ialah Spurs Leicester. Spurs Leicester ni sebenarnya, Leicester ni bekas pengurus Liverpool, telah menolong Liverpool macam tu lebih kurang. Sebab dia menang 2-0, elok-elok Spurs nak kejar title. Sekarang ni Leicester pula yang kejar title. So macam Brendan Rodgers tu dia buat kita panggil favor lah. Okay? Tapi sepatutnya 3 tapi goal Maddison tu dia tak kira. Aku tengok sikit sangat lah Maddison tu sebenarnya, tapi dia tak bagi juga. Tak apalah. So Vardy macam biasa penalty bagi kat tengah. Dia sebenarnya macam ni Kalau kau takut sangat, kau cuak sangat sepak penalty keeper power ke apa, okay, sebab itu lah yang membuat kau jadi cuak. So sekarang ni tugas kau ialah kau bagi tengah, laju tengah, settle lah masalah. Biasanya macam tu lah. Okay, takut sepak kan. Kena pula minit ke 90.
Okay, kau dapat penalti, masa tu seri 0-0, kau dapat penalti. Kalau menang ni, pergi ke semi contoh lah kan. Susah-susah bagi tengah, habis itu. Sebab keeper ni tendensi dia adalah dia akan dive. Sebab apa? Sebab takkan dia nak riskkan aku stay tengah lah, dia takkan risk macam tu. Dia akan tengok dia ni ke arah mana. Lepas tu Spurs, Mourinho nak tengok Spurs tu main open, senang ke? Kau jangan bagi dia skor dulu lah, tu je. Biar dia skor, biar dia kena dulu, baru kau nampak dia akan main open. Kalau tak, dia duduk main tahan je. So Spurs daripada elok-elok nak jadi title contender, tiba-tiba jadi macam ni. Sakit lah, tapi awal lagi baru 14 game, so tak ada apa lagi. City dengan Southampton, City menang sebiji. City sekarang dia nak menang lah sebenarnya. Dia nak menang game 1-0 ke 2-1 ke, lantak lah. Dia nak menang. Tak stylo sangat pun tak apa. Sebab City sebenarnya kalau compare daripada 2-3 season lepas, dia agak slow sikit sebenarnya. Tapi macam aku cakap, mungkin Pep dia tengah fokus kepada Champions League. Sebab Champions League ni kalau menang, dah settle kerja dia dekat City. Mungkin kalau dia nak belah, dia boleh belah. The next is Everton dengan Arsenal. Everton Arsenal ni ada orang cakap Arteta out. Tapi aku rasa Arteta dia buat kerja dia. Kenapa kau nak outkan dia? Dia sebenarnya, dia tak salah. Sebab dia aturkan. Yang execute ialah player. So player sekarang, kalau depan gol kau sepak tinggi ke, kau sepak tak kena ke, kau sepak tiang ke, coach tak ajar pun kau sepak angin. Faham tak? So sekarang ni kau kena convert. So sekarang Arteta ajar tim dia tu untuk create chance dan score, dan dia buat. Tapi dia tak score. Salah siapa sebenarnya? Okay? Bukan salah Liverpool, sebab salah tu salah lain. Okay? So sekarang ni Everton dengan Arsenal kena cari something supaya tak teruk sangat. Sebab sekarang nombor pun nombor 15. Sebab nak kejar ke top 4 tu pun sakit dah tu sebenarnya. So Arteta sekarang kena mainkan peranan. Dan aku rasa Arsenal ni kesilapan dia ialah Ozil lah. Dia tak guna Ozil. Kalau guna Ozil, creativity tu lain sikit. So Arsenal kena cari something. Everton hari tu kita pun tahu main tempat dia kan. So dia pun tengah kejar juga top 4 Everton. Bawah Ancelotti ni dia ada aura champion. Sebab Ancelotti ni sebenarnya manager yang always champion sebenarnya. So Arsenal tu sayang sebenarnya. Okay. Lepas tu yang tak main ialah Chelsea. So Chelsea lawan West Ham malam ni, aku rasa mungkin bolehlah menang. Kalau menang, dia akan potong Spurs di tempat yang kelima. So sekarang ni Liga sekarang Liverpool number 1, 31, number 2 Leicester 27, MU number 3 surprisingly sebab dia menang away banyak sangat. So yang terbaru dia menang di Old Trafford, memang besar. So 26 poin, Everton pun 26. Dan perlu diingat MU one game less Everton 26 juga, dan Spurs 25. Chelsea so far tempat ke-8 22. So kalau menang dengan West Ham, dia akan potong Spurs. And last kali Arsenal nombor 15. Okay, fan-fan Arsenal aku rasa tak nak tengok benda ni, tak nak tahu pun bab apa liga nombor apa sekarang. Okay, aku nak pesan macam ni lah, kau sebagai fan yang sejati, kau jangan tinggalkan tim kau. Okay, masa dia kalah, kau buatlah macam masa dia menang. Kita support macam aku dulu. So kalau Liverpool zaman Balotelli, zaman Hodgson jadi coach dulu, memang tanyalah fan-fan Liverpool lain apa perasaan dia orang. Nak tengok asyik kalah je MU duduk bahan je, tapi still kita sokong juga. Kenapa? Kita love our club. Itu je sebenarnya. Okay, sampai sini sajalah fokus aku untuk hari ni, untuk review game-game yang minggu lepas. Tapi top 6 sajalah. Top 6 kurang satu tim, jadi 5 tim saja. So untuk yang baru tengok, jangan lupa subscribe channel Sefahmi, road to 15k. Okay, so sehingga kita bertemu lagi pada waktu lain. Channel sama Sefahmi channel. Steady.